Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita malam ini. Tiang pintar 5G pertama di Malaysia eLab 01 yang berinovasi tempatan kini dalam perancangan untuk dilancarkan di Sarawak. Perkara tersebut dimaklumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ketika melawat gerai paparan teknologi Austral TechSmith pada Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX kelima 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Selasa. Katanya penggunaan tiang pintar akan menjadi sebahagian daripada pembangunan projek bandar pintar dalam usaha meningkatkan infrastruktur rangkaian mudah alih di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah meluangkan masa hampir 10 minit mendengar taklimat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Austral TechSmith Azfar Zubri Sapri mengenai eLab 01 yang bersedia untuk memudahkan dan menyertai pelancaran 5G di Sarawak. Menerusi perkongsian dari taklimat itu, eLab 01 merupakan tiang setinggi 18 meter dilengkapi dengan inovasi penyatuan peralatan dan kelengkapan rangkaian telekomunikasi yang boleh dipasang dengan kapasiti hubungan pelbagai rangkaian 4G, 5G, penghalau router Wi-Fi dan unit bekalan kuasa. Setakat ini, 72 tiang pintar eLab 01 telah didirikan dalam pelancaran 5G di Semenanjung Malaysia. Berita seterusnya mengenai Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIOSH telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat yang diketuai pengerusinya Datuk Wilson Ugak Kumbong itu bertujuan menjemput Premier Sarawak merasmikan Persidangan Borneo Occupational Safety and Health BOSH 2022 di antara Sabah dan Sarawak pada bulan Oktober ini di BCCK. Bercakap kepada media, Datuk Wilson memberitahu penganjuran persidangan BOSH yang memasuki kali ke-7 pada tahun ini diadakan setelah menilai situasi endemik di negeri ini. Jadi tadi yang berhormat dengan murah hati, so beliau akan merasmikan menjadi convention iaitu BOSH itu. Di mana? Di Kuching, di BCCK. So tarikh dan itu terpulang kepada pejabat Premier. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat tersebut. Tambah Datuk Wilson lagi, selepas ini persidangan BOSH akan diadakan secara tahunan di Sarawak bagi memastikan taraf keselamatan dan kesihatan pekerja di negeri ini dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. With the advanced level of the safety now, I think kita juga dari NIOSH sebagai pengurusi kita juga meningkatkan taraf keselamatan dan juga kesihatan pekerja kita di seluruh negara, apalagi di Sarawak. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching yang baru, Xing Weiping. Semasa ditemu bual media, Xing Weiping memberitahu bahawa beliau bersedia untuk menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Dalam masa sama, beliau amat kagum dengan keindahan bumi Kenyalang ini dengan rakyatnya yang mesra sekaligus meyakinkan beliau bahawa hubungan persahabatan di antara Kerajaan Sarawak dan China akan terus kukuh. Selain itu, Premier Sarawak juga menerima kunjungan hormat daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Ditemui media, Tan Sri Akril Sani memberitahu kunjungan hormat tersebut adalah bagi memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai situasi keselamatan sempadan Sarawak. Beliau menambah pertemuan ini juga adalah bagi mendapatkan persetujuan bersama Kerajaan Sarawak khususnya bagi penempatan pos-pos kawalan keselamatan di beberapa lokasi sepanjang sempadan Kalimantan dan Sarawak. Sekarang ini kita telah mendapat terusan bajet daripada kerajaan untuk membina 7 pos baru PGA di Sarawak dan 1 di Sabah. Dan yang kita kena selesaikan dan belanjakan bajet ini pada tahun ini juga. Itu sebabnya kedatangan saya di sini untuk berjumpa dan juga berbincang dengan Yang Berhormat Premier supaya dapat kita tamatkan lokasi-lokasi ini kerana ia merupakan satu pelaburan jangka panjang. Kita bukan boleh bina pos kemudian besok kita pindah tempat lain. Kita kena pastikan lokasi ini betul-betul sesuai, strategik
dan memainkan fungsi peranannya sebagai pos keselamatan sempadan. Di samping sekarang ini juga kita akan menjadikan pos-pos ini sebagai juga frontliner PDRM untuk memberikan perkhidmatan kepolisian asas. Contohnya menerima laporan polis, membuat siasatan awal sebagai first responders sebelum semua ia diambil alih oleh IPD yang berkenaan. Itu kita punya matlamat. Beliau juga memberitahu Premier Sarawak turut dimaklumkan mengenai cadangan membina jalan rondaan sempadan negeri ini seiring dengan jalan-jalan yang telah dibina negara jiran bagi membolehkan pihak berkuasa termasuk agensi-agensi kerajaan yang lain sekiranya ada keperluan untuk membuat tinjauan keselamatan di sempadan. Berita berikutnya, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak, Majlis Perbandaran Sibu MPS dan Majlis Daerah Luar Bandar Sibu telah mengadakan program pemvaksinan anti-rabies, pelesenan anjing dan pemasangan microchip di Dewan Suara Sibu pada Sabtu. Hadir di program berkenaan ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Michael Tiang Ming Ti. Dalam hal itu, pemilik anjing dinasihatkan supaya anjing dikuarantin dan diasingkan selepas 28 hari pemvaksinan untuk membina imunitinya terhadap penyakit rabies. Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS juga turut menyerahkan risalah rabies dalam bahasa Melayu, bahasa Iban dan bahasa Cina kepada penganjur untuk diberikan kepada orang ramai yang hadir. Sementara itu, pada sebelah petangnya pula, Michael Tiang hadir ke Majlis Pelancaran Facebook Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP Cawangan Dudung, bertempat di Pusat Khidmat SUPP Cawangan Dudung. Jelasnya laman media sosial merupakan platform media yang sangat berkesan terutama sekali semasa pandemik COVID-19 dan kini sudah menjadi tabiat melayari Facebook Live tepat pada masa siaran live tanpa ketinggalan. Sempena pelancaran Facebook Pemuda SUPP Dudung, beliau melahirkan rasa gembira dan bangga di atas inisiatif ini untuk mereka terus melangkah ke hadapan ke arah yang betul. Beliau turut berharap Facebook Pemuda Dudung berjaya dan boleh berkongsi maklumat dari semasa ke semasa untuk terus berkembang dan mempunyai ramai pengikut pada masa akan datang. Berikut pula, sempena sambutan Hari Sarawak yang julung kalinya akan diadakan di Sibu, Seri Minyak dan United Overseas Bank UOB Malaysia berhad akan menganjurkan peraduan mewarna pada 2 Julai depan. Menurut Adun Bukit Asek Joseph Chiang Jin Ek, pertandingan itu akan bermula dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Katanya Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai harus diingati dan diraikan oleh seluruh rakyat Sarawak termasuk sektor swasta. And I'm great that today we even have the public sectors that together we can celebrate this Sarawak Day, Sarawak Independence Day. And for all your information, we Sibu, we are very lucky because we've been chosen by the Sarawak government to celebrate first time it is outside Kuching that they choose Sibu as the host for the coming Sarawak Day celebration. Beliau berkata demikian dalam sidang media peraduan mewarna sempena Hari Sarawak 2022 di Sibu pada Selasa. Untuk makluman, penyertaan adalah percuma dan jumlah penyertaan adalah terhad kepada 50 orang dengan penyertaan akan dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A berumur 7 hingga 9 tahun manakala kumpulan B berumur 10 hingga 12 tahun. Hanya satu penyertaan untuk seorang dan peserta dikehendaki membawa meja dan kerusi sendiri. Tarikh tutup penyertaan pada 27 Jun 2022 dan sebarang pertanyaan boleh menghubungi di talian seperti berikut. Berita seterusnya, Sarawak mampu menjadi pembekal utama tenaga hijau terutama kepada entiti luar pada masa depan. Pengerusi Siemens, Jim Hexman Snap memberitahu negeri ini mempunyai pemimpin yang berwawasan serta teknologi yang diperlukan untuk memperkembangkan lagi penjanaan tenaga elektrik dan hidrogen. I'm telling you this because I predict
that when companies like Maersk and others begin to commit to zero carbon shipping or transportation or manufacturing or food systems or urban areas, we are going to need an obscene amount of green electricity, and we are going to need 1,000 times more green hydrogen. And that is the essence of the strategy that you have chosen. This beautiful green country can become the supplier of that. Beliau berkata demikian pada IDEX 2022 di BCCK pada Selasa. Dalam hal itu, Jim menitikberatkan kepentingan visi seseorang pemimpin yang mampu memberi inspirasi kepada rakyat untuk menyedari faedah-faedah yang mereka dapat memperoleh pada masa depan melalui inisiatif penghijauan tenaga itu. Berita di Betong. Ibu Pejabat Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS melalui Seksyen Pengurusan Tali Khidmat, Hebahan Awam dan Penerbitan turun padang ke bahagian Betong bagi memantau sendiri keadaan struktur dan kandungan billboard UKAS di bahagian Betong. Aktiviti pemantauan diketuai oleh Ketua Seksyen Pengurusan Tali Khidmat, Hebahan Awam dan Penerbitan UKAS, Joakim Pagang Jabong. Turut hadir penolong jurutera dari Pejabat Residen Bahagian Betong Nurul Husna Johari dan penolong jurutera Majlis Daerah Betong Khairul Din Anwar. Billboard UKAS dipasang di 7 kawasan DUN dalam bahagian Betong iaitu DUN Beting Maro, Saribas, Layar, Bukit Saban, Kelakar, Kerian dan Kabung. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.